Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, apa khabar? Bertemu kembali kita dalam mata pelajaran sains. Hari ini saya nak sambung mengajar kamu semua tajuk 1.2 iaitu apa dia? Makmal sains anda. Dalam tajuk ini, anak-anak akan diperkenalkan dengan makmal sains, radas-radas yang ada di dalam makmal. Dan juga anak-anak dikenalkan dengan simbol-simbol amaran serta peraturan-peraturan di dalam makmal. Okey, kita pergi dulu. Apa yang dikatakan dengan makmal sains? Okey, makmal sains adalah satu bilik khas yang dihaskan untuk menjalankan kajian atau eksperimen saintifik, ya. Semua eksperimen dan kajian saintifik tidak boleh dilakukan di sebarangan tempat. Kena dilakukan dengan prosedur yang betul, dengan langkah berjaga-jaga yang tersendiri. Semuanya perlu dilakukan di dalam makmal sains. Pergi kepada radas makmal dan fungsinya. Kita pergi kepada radas yang pertama. Tabung didih. Okey anak-anak, lihat apa fungsi tabung didih untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Ini gambar tabung didih. Okey, tu gambar rajah lukisannya. Dan itu cara untuk memegang tabung didih semasa pemanasan. Okey, di tangan cikgu ni ada tabung didih lah. Harap-harap anak dapat lihat. Ini tabung didih. Okey, radas yang kedua adalah tabung uji. Okey, anak-anak lihat di tangan saya. Di tangan cikgu ada tabung yang lebih kurang sama macam tabung didih tadi tapi dia kecil. Ini pembandingannya. Anak-anak boleh lihat diameter dia. Okey, ini adalah tabung uji. Apa fungsi tabung uji? Tabung uji berfungsi untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Ini gambar rajahnya. Okey, dan ini adalah gambar tabung uji diletakkan di rak tabung uji. Okay, radas seterusnya adalah bika. Ada dua jenis bika dekat tangan cikgu ni iaitu plastik dan juga kaca. Okey, kita lihat gambar bika, gambar lukisan bika. Dan seterusnya kita ada kelalangkun ni. Nampak tak? Ini yang dinamakan kelalangkun. Okey, ni gambarnya. Dan juga kita ada kelalang dasar lepeh. Anak-anak tengok di bawahnya kelalang dasar lepeh, di bawahnya adalah lepeh macam nilah. Okey, so ini dia punya gambar rajah lukisan. Okey, apa fungsi dia? Untuk pengetahuan semua, bika, kelalangkun, kelalang dasar lepeh. Fungsinya adalah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Kalau tadi tabung uji untuk kuantiti yang kecil. Tapi sekarang kita ada bika, kita ada kelalangkun dan kita ada kelalang dasar lepeh untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Seterusnya yang cikgu nak perkenalkan adalah silinder penyukat. Nampak tak ada garis-garis yang kita panggilkan sebagai skala. Okey, silinder penyukat ini fungsinya untuk menyukat isi padu cecair. Okey, dia ada berbagai saiz. Ada yang 5 ml, ada yang 10 ml. Nampak tak dekat tangan cikgu ni? Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau situ dalam gambar dalam slide awak boleh tengok ada 5, ada 10. Ada 50, ada 100 dan ada 25 ml. Ada lagi yang besar, 1000 ml pun ada. Tak kisahlah tapi semuanya berfungsi untuk menyukat isi padu cecair. Okey, di tangan cikgu ada lagi satu alat untuk menyukat isi padu cecair. Okey, namanya adalah burette. Cikgu tunjukkan daripada hujung ke hujung lah. Okey. Cecair dimasukkan ke dalam burette. Kemudian bukalah stopcock dia ni untuk keluarkan cecair dan bila nak stop kita tutup sahaja. Okey. Jadi apa fungsi burette?
menyukai isi padu cecair tapi dengan tepat. Itu gambar rajahnya. Itu cara memegang burette menggunakan satu lagi radas yang kita akan belajar nanti ya. Radas seterusnya masih untuk menyukai isi padu cecair. Yang ini kita panggil sebagai pipet. Okey, muncung dia. Okey, di sini kita kena letak pump dia untuk menyedot cecair masuk ke dalam pipet. Tapi bezanya, kalau burette tadi menyukai isi padu cecair dengan tepat, tapi pipet pula dia menyukai isi padu cecair yang tetap. Dekat pipet dia ada tulis lah. Kalau yang cikgu pegang ni, dia sukat hanya 10 ml dan ada jenis yang besar sedikit Okey, ni gambar rajahnya. Ada yang membulat di tengah dia letaklah lurus ni macam cikgu pegang ni lurus sajalah. Lurus saja. Okey. Tu yang tu 25 ml. Jadi boleh sukat 25 ml sahaja. Seterusnya di tangan cikgu ni apa dia? Kita kira kaki dia ada 1, 2, 3. Okey, so ini adalah dinamakan tungku kaki 3 tungku. Di sini radas ini digunakan untuk proses pemanasan salah satu radas yang digunakan lah. Okey, fungsinya adalah untuk menyokong radas semasa melakukan pemanasan. Okey, ini gambar rajahnya dan lukisannya lah. Okey. So dekat sini anak-anak boleh tengok pergandingan gambar rajah tersebut dengan apa okey, seterusnya ini nampak tak? Ini di bawah ni adalah tungku kaki 3. Ini ada satu lagi radas yang kita akan lihat kejap lagi ya. Inilah radas yang cikgu cakap tadi. Apa nama dia? Ni, nampak? Ini adalah kasedawai. Kasedawai ini digunakan untuk membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Ini gambarnya. Yang ini tadi yang cikgu bagikan gambar tadi. Jadi di mana letaknya kasedawai? Ini adalah kasedawai. Untuk sebarkan haba supaya sekata. Seterusnya kita pergi kepada radas seterusnya iaitu corong turas. Di tangan ni, cikgu ni ada corong turas. Apa kegunaan corong turas? Untuk menuras atau menapis pepejal yang tak larut daripada campuran. Ya anak-anak, untuk menggunakan corong turas ni, dia ada kawan dia tau. Kawan dia adalah kertas turas. So, kertas turas ni akan dilipat dengan betul. Okey, dan dimasukkan ke dalam corong turas. Jadi kita tuanglah. Apa yang kita nak pisahkan Contohnya kita nak pisahkan pasir dengan air. Kita tuanglah dalam ni. Pasir yang air yang telah bercampur pasir tuang dalam ni. So akan menitisnya air kita tadah dan kita akan dapati pasir akan tersangkut dekat dalam corong turas. Dia akan dipisahkan menggunakan corong turas dan juga kertas turas. Ini gambarnya. Ini gambar kertas turas. Asalnya bulat lah, cikgu dah lipat. Pergi terus kepada radas seterusnya iaitu balang gas. Ini di tangan cikgu ni ada balang gas. Bentuk macam silinder penyukat tapi dia tak ada skala di atasnya. Apa fungsi balang gas? Untuk mengumpulkan gas. Sebab tu nama dia balang gas, untuk kumpulkan gas. Okey, ini gambarnya. Yang itu cara nak kumpulkan gas. Contohnya lah, awak bernafas di hujung sini awak hembus nafas. So akan membebaskan karbon dioksida gas karbon dioksida. So gelembung-gelembung gas ni adalah gas karbon dioksida akan terkumpul di dalam balang gas itu teknik untuk mengumpul gas, salah satu teknik lah.
seterusnya adalah kaki retor cikgu tunjukkan ini tapak dia. Sehinggalah hujung Fungsi kaki retor adalah untuk memegang atau menyokong sesuatu radas So boleh letakkan radas yang kita nak pegang tu dekat dia punya pengapit ini kita panggil sebagai pengapit dia lah, letak dekat sini dalam ni. Okey, kemudian ketatkanlah. Dan kita akan lihatlah contoh dekat gambar cikgu tu ada contoh di mana kaki retot tersebut sedang memegang buret kita tak pegang pakai tangan kita minta bantuan kaki retot. Radas yang akhir untuk kali ini adalah berwarna putih. Sebut apa nama dia? Piring sejat. Okey, namanya pun piring sejat bermaksud ia untuk tujuan penyejatan. Katakanlah awak ada larutan garam awak nak keringkan air dia, nak dapatkan garam, serbuk garam. Jadi awak letakkan larutan garam dalam piring sejat. Lakukan proses penyejatan, jemur dekat panaslah. Nanti akan terbentuknya serbuk garam di dalam piring sejat tersebut apabila air telah tersejat. Okey.